Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dengan peluang yang baik Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dapat kita bertemu for kita semua ni masuk mari di dalam satu live siang deh. Untuk kita nak membicarakan tentang seorang nabi. Seorang nabi ni banyak orang tak kecek, bukan nabi yang termasyhur di kalangan nabi-nabi, tapi termasuk dalam 25 rasul. Dia masuk dalam 25 orang nabi. Tapi kebanyakannya tak biasa dengar mana lah. Dia tak biasa dengar mana cerita atau kisah tentang dia. Iaitu kita nak kecek hari ni tentang seorang nabi Allah, iaitu yang bernama Nabi Syuaib alaihissalam. Dengan sebab beberapa hari yang kemudian, yang dulu daripada Ning, ada orang di kalangan Lupet ni, gitak di dalam admin hak Satini Tokoi, royak kata, suruh cerita, suruh royak perkenaan dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Maka dengan peluang yang baik, dengan keizinan Allah, pada malam ni dapat peluang yang baik dah dengan malam Jumaat ni kita pakak-pakak mari dengarlah kisah sikit sebanyak daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala hantar mari kepada ashabul aikah. Atau Allah SWT lantikkan Nabi Syuaib jadi nabi di dalam satu kampung yang bernama Kampung Madian. Madian. Jadi Nabi Syuaib ni adalah salah seorang di kalangan orang di dalam negeri Madian. Orang situ lo, orang penti tu, apa tu Allah lantik dia jadi nabi. Apabila Allah lantik jadi nabi di kalangan orang situ lo ni, payah nak diterima oleh kaum-kaum pasal kena dia ning siapa, orang ning siapa. Lalu tu Nabi SAW, Nabi Syuaib alaihissalam ni, pada masa dulu daripada Nabi Syuaib nak jadi nabi ni di dalam kampung Madian ni, adalah satu kampung yang orang panggil kata maju. Sebab kampung Madian adalah terletak, kampung Madian ni yogi letak di tepat. Bermakna Madian ni terletak pada tempat yang istimewa, yang comel, yang subur, tanah-tanah subur, tanah subur, tanah gapo pun naik. Ni Madian. Pasal di Madian ni dia duduk dekat bukit-bukit, serta duduk dekat sungai-sungai. Lagi pula duduk dekat dengan laut. Satu laut. Kemudian apabila tempat subur, apabila tempat molek, penti sombun. Madian ni. Kemudian tanah gapo pun naik, wak gapo pun naik, atau binatang ternak kepung duduk molek pasal rupuk gapo pun comel, dan orang ambil ikan, ambil gapo patah pun boleh, maka kampung Madian termasyhur lah. Di dalam kampung Madian, orang hijau di dalam Madian ni kebanyakan hijau jual beli atau nego-nego. Kemudian apabila nego-nego ni, jadi asasilah orang di dalam negeri Madian ni, dia mari daripada keturunan, atau dia mari daripada asal orang beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam asasilah dia iaitu dia buat dia beriman dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian dengan masa lama kelama apabila Nabi Ibrahim pun telah meninggal dunia, maka peheme dan pegenge ime pok dia saat itu jadi kau tukar jadi seleheng. Jadi seleheng seleheng apabila jadi seleheng tu jadi sesak banyak karo. Deh. Apabila jadi sesak, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun tengok kedudukan orang di dalam negeri Madian ni wa akhija pernega wa akhija nego, wa akhija jual beli, wa akhija hak ni jual, hak ni beli, hak ni nego atau barang gitu gini saat itu dalam perniagaan yang tersebut saat itu negeri Madian adalah termasyhur. Kata orang di dalam negeri Madian nego tak jujur. Nego tak jujur bermakna perniagaan yo saat itu syokong. Deh termasuk dalam syokong. Deh yo nego tak jujur. Nego tak jujur ni termasuk apabila lah yo jual yo kong tasang. Yo kong tasang ni yo ilak dalam masa dia timbe. Tak cukup kit, tak cukup tak cukup tu lah supaya you nak boleh laba banyak lagi pula nak dia saat itu barang sikit boleh jual boleh laba banyak. Tu kijak pok dia nya apabila you nego dengan siapa-siapa dia apabila jadi hak jual yo kong tasang apabila you jadi hak beli yo kut raka. Dah yo kut raka ni dengan yo tawala yo gapola dengan macam-macam cara ning lah cara hidup ashabul aikah atau orang di dalam negeri Madian. Maka dengar lagu tu apabila jadi lagu tu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tak kena benar dengan sebab kedudukan puak dia saat ni. Dengan sebab kedudukan puak ashabul aikah atau puak negeri Madian ni Allah Subhanahu Wa Taala tak kena dengan sebab hin ketua. Dengan sebab tak kena dia tu sebab dia tu nampak ke diri tak nampak ke orang lain tak jujur dalam perniagaan untuk nak wi kaya diri nak wi senang diri nak wi selamat diri dia tak kira dengan ahli orang mari beli. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun hatalah seorang nabi daripada keturunan mereka iaitu nama Syuaib alaihi salam. Ngatalah Nabi Syuaib mari kepada ashabul aikah atau orang di dalam negeri Madian. Tetapi mari Nabi Syuaib pada kali ni bukan jadi nabi dengan sedak atau bukan jadi nabi dengan selamat, bukan jadi nabi dengan tak ada kena kerja dakwah yang penak, tapi di dalam negeri Madian saat ni terpecah beberapa sesat daripada syirik dengan Allah. Ada terpecah gapo orang panggil kata wak we jadi susah dalam nak dakwahkan ashabul aikah atau orang ahli Madian ni sebab puak dia saat itu syirik beberapa cabai syirik. Sebab orang dalam negeri Madian ni salah satu kepuleh, salah satu kelum kan, dia sembahkan tanah-tanah. Sembah tanah. Apa ya sembah tanah? Pasal tanah-tanah dia subur. Pasal dia tanah gapo hidup. Pasal dia tanah gapo maju. Pasal dia tanah gapo tumbuh. Di dalam kalangnya tempat dia duduk tu jadi subur daripada tanah-tanah hak dia tanah daripada tanah tu wak jadi dia saat ni tu kaya-kaya senang boleh jual boleh gapo saat ni mari kekayaan dan kesenangnya daripada tanah maka dia pun puja-puji tanah. Dan ada juga di kalangnya orang ashabul aikah sembah aikah. Aikah ni gapo? Aikah ni satu pohon kayu besar yang bercawe-cawengi. Satu pohon kayu besar yang besar saat ni tu. Orang panggil ashabul aikah. Ashab tu lah puak golongan ni orang panggil ashabul aikah pasal dia ni jadi puak sembah pohon kayu besar.
Ya wasapa pun kayu tu wi subuh kepada dia. Ya wasapa pun kayu tu wi kesenenge kepada dia. Ya wasapa pun kayu tu wi kehidupan kepada dia. Ya wasa tanah sabit tu macam-macam agama di dalam negeri Madian yang orang sani sesak. Salah satu daripadanya sembahkan tanah, salah satu daripadanya sembahkan pohon kayu aikah, dan salah satu daripadanya sembah matahari dan bulan. Bermacam-macam sesat di dalam negeri Madian. Lalu tu mari Nabi Syuaib AS ni bukan jadi Nabi dengan seneline, bukan jadi Nabi dengan mudah-mudah, tapi payah di dalam nak kerja dakwah bagi ashabul aikah dan orang di dalam negeri Madian deh. Kemudian Allah SWT pelantiklah seorang Nabi di kalangan orang dalam negeri Madian. Allah pilihlah seorang Nabi yang bernama Syuaib AS. Syuaib AS adalah cucu bagi Madian. Madian ni tua kampung tu lah. Tua punti. Nama dia dah Madian. Adalah seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang penuh akhlak yang molek, serta termasuk nama Madian ni serata-rata tempat, maka situ dinamakan Madian. Jadi Nabi Syuaib ni adalah anak cucu bagi Madian. Dia anak cucu bagi Madian. Dan Madian ni anak siapa? Anak cucu bagi Nabi Ibrahim AS. Kalau gitu Nabi Syuaib adalah cucu ciak-ciak daripada Nabi Ibrahim AS. Dia adalah keturunan daripada seorang Nabi yang dikatakan Khalilullah, kekasih Allah, orang yang terlebih hampir diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian balik mu hak Nabi Syuaib pula. Balik mu hak Nabi Syuaib pula tu. Iaitu mari dikalengi alik Nabi Nuh alaihi salam. Bermakna tang song fang. Alik pok pun mari daripada seorang Nabi dan alik mok pun mari daripada seorang Nabi. Sabit itulah Nabi Syuaib ni adalah terpilih di kalangan nabi-nabi, di kalangan orang-orang yang Allah SWT nak pilih untuk nak mari buat wi jadi hak duduk sesak-sesak tu wi jadi duduk ke jalan betul. Hak duduk tak tahu gapo tu nak wi duduk wi jadi duduk dalam hidayah. Yang sesak dengan duduk syirik kepada Allah suruh kembali kelik bertuhan dengan Allah. Maka mula situlah Nabi Syuaib alaihi salam pun mula dakwahlah kepada ashabul aikah. Mula tetap dakwah kepada ashabul aikah. Mula tetap dakwahlah kepada kepada ahli negeri Madian saat ni. Kemudian lepas daripada tu mula start jalan dakwahlah Nabi Syuaib AS. Tetapi semakin hari semakin koho tak dengar. Nabi Syuaib mari dakwah perkenaan dengan apa? Perkenaan dengan jangan kong tasang. Perkenaan dengan jangan kong orang beli. Perkenaan dengan kita balik orang beli. Jangan duduk kot raka bagi orang jual. Dan kita jangan duduk ambil untuk nak kaya kita. Jangan kita ambil untuk nak jadi seni kita saja. Ya dok ni Nabi Syuaib mari duk sebar dakwah kerana orang dalam negeri Madian termasuk dengan orang yang peseng curi mata kelu atau tak jujur dalam mata kelu. Kemudian apabila Nabi Syuaib digoyak bermakna tabligh, sebar dakwah. Kata dia saat itu adalah seorang yang Allah utuskan mari untuk nak royak, mari untuk nak sebar perkara yang sebenar, perkara yang sengoti saat itu. Kemudian salah seorang daripada ashabul aikah atau orang yang sesat, orang yang Allah Subhanahu Taala tak beri hidayah kepada dia saat itu, dia pun kata kepada Nabi Syuaib, sungguh kau Syuaib, mung ni adalah orang yang Allah Subhanahu Taala hatta mari kepada aku. Mung adalah orang yang seketurunan sekali dengan aku. Mung adalah orang yang duduk dalam sekampung sekali dengan aku gitu gini. Duk royak saat ni. Dia saat ni tak percaya dengan Nabi Syuaib AS. Semakin hari Nabi Syuaib tak putus asa.
Semakin hari Nabi Syuaib tak putus asa, semakin hari Nabi Syuaib tetap tubik gi dakwah. Hari ni demo tak terima, esok tubik gi pula. Hari ni demo tak terima, esok tubik gi pula. Gidakwah saat itu sehingga siapa ke tak berjaya di dalam dakwah. Hanya beberapa orang saja yang memeluk agama kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Hanya beberapa orang saja yang tukar daripada sembah tanah, sembah aikah kepada sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir-akhir tak dengar kata serta dia bukan sekadar kat dia tak percaya kepada Nabi Syuaib, bukan sekadar dia maki caci kepada Nabi Syuaib, tetapi yang dia buat kepada Nabi Syuaib alaihissalam beberapa kejeme, beberapa perkara yang waktu jadi Nabi Syuaib susah dalam nak kerja dakwah, sehingga siapa dia ni buat macam-macam cara untuk nak jadi Nabi Syuaib kerja dakwah tak selamat dan tak sempurna. Akhir-akhirnya dengar ringkas cerita, Nabi Syuaib alaihissalam pun akak tangan berdoa kepada Allah. Akak tangan berdoa kepada Allah dengan kesesatannya umat dia. Beberapa lama dah dia duduk sebar dakwah. Beberapa lama dah dia duduk ajak orang supaya kena hidayah, supaya dapat hidayah. Tetapi tetap sesak dan tetap buta lagi hati mereka, tak nampak juga dengan jalan yang betul. Maka Nabi Syuaib akak tangan berdoa kepada Allah dengan kesesatan kaum dia. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala pun turunlah satu azab kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam, iaitu angin atau cuaca udara tu jadi hangat, jadi panas. Sehingga siapa kata tak ada arah nak lari gimana-mana pun setetak kulit saat itu terbakar. Tetap kulit terbakar dan tetap kulit tak ada ubat untuk nak wakwi jadi sejuk daripada hawa panah daripada langit Allah Ta'ala waktu turun mari. Sehingga pok dia saat ni terkejut. Terkejut daripada bala tersebut saat ni, maka pok dia pakat lari. Hak tu lari ke kanan, hak ning lari ke kiri, hak ning lari ke depan, hak ning lari ke belakang. Pakat lari muaku untuk nak cari keselamatan bagi diri. Tapi akhir-akhirnya tak selamat dan tak jadi selamat dengan sebab Allah SWT longtut dia saat ni tu. Dia Allah SWT longtut dia saat itu, kemudian tak cari jalan atau cari ubat untuk nak selamatkan diri, tak ada deh. Kemudian ninglah kenalah bala bagi orang yang tak dengar kata Allah. Dan Allah SWT tunjuk daripada kisah Nabi Syuaib alaihissalam, beberapa orang di kalangan fok kita lala ni hijau, bermakna hijau seperti mana ahli Madian, bermakna kita perlu negok kita kerja nego, kita kerja jual, kita kerja jual barang tu barang semua ni. Kita dengarlah daripada kisah ahli Madian ni, kita boleh ambil waktu jadi kokit bagi kita. Kata kalulah kita saat ni tu tak jujur dalam perjual beli kita, atau kita tak jujur dalam perniagaan kita, maka Allah Ta'ala marah kuat sehingga zaman dulu Allah biasa hatakan angin panah mari untuk turun jadi bala bagi orang yang tak jujur dalam perniagaan. Jual ikan atau jual sayur-sayuran atau jual gapo sekalipun, jual gapo lah kecil ke besar ke, kena jujur dalam teracang. Kena orang panggil kata kalau sekelo kena cukup 10 bunga. Jangan kita curi, jangan kita tipu, jangan kita gapo. Tidak nasib kita seakal-akalah dengan ahli Madian atau ashabul aikah. Jamin Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam kita tak pernah dengar mana kisah dia. Kebanyakan orang dengar kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Syuaib ni jarang nak dengar kisah dia. Tetapi kita tahu ke tak, Nabi Syuaib alaihissalam bukan tamada tu apa. Bukan orang biasa-biasa dok. Nabi Syuaib alaihissalam adalah anak cucu bagi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sedah, dan dia saat ni mari daripada mak dia mari daripada Nabi Nuh alaihissalam sedah. Lagi pula natu dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang termasyhur nama dia. Di kalangan orang tak kenal Nabi Musa tak ada.
Orang kenal belakang Nabi Musa dengan gagahnya, dengan mukjizat tukaknya, dengan kepandaiannya, dengan mukjizat dia beberapa perkara, dengan dia saat ni kisah dia banyak sehingga kisah Nabi Musa alaihissalam kalau kita buka buku saat ni tu banyak daripada kisah orang Nabi lain-lain. Di kalangan masa dia kecil, di kalangan masa dia ngandung, di kalangan mukjizat dia beberapa perkara boleh belah laut, sesak daripada teh, beberapa perkara kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita tahu kau tak, nak boleh jadi Nabi Musa, nak boleh jadi kehebatan Nabi Musa, orang bui tukak kepada Nabi Musa adalah Nabi Syuaib. Tukak yang Nabi Musa bawa, tukak yang boleh belah laut sehingga termasuk tersebar di kalangan dunia ni, sehingga orang pakat kenal Nabi Musa adalah Nabi yang belah laut dan matikan Firaun di dalam laut. Tukak yang jadi ular, makan ular bagi ahli-ahli orang tukar sihir. Tukak yang jadi gi katok batu di kalangan orang sesak daripada teh sehingga boleh tubik fanfajarat min husnata asyrata aina, tubik 12 cabai di kalangan batu tersebut, tubik air untuk nak jadi hilai dahaga bagi orang yang sesak daripada teh 40 tahun. Tukak tersebut mari daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib adalah orang yang ambil tukak tu daripada Jibril alaihissalam, serta dia pun wilah kepada Nabi Syuaib. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Sabit tu bukan lelaki-lelaki lah Nabi Syuaib ni. Nabi Syuaib ni banyak lagi kisah dia. Di dalam kehidupan dia tentang kuamrak atau rumah tangga dia, tentang dakwah dia atau beberapa perkara lagi. Tapi hari ni ustazah ambil cerita atau kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Betul kata Nabi Syuaib dakwah ashabul aikah atau orang di dalam negeri Madian. Orang yang Allah SWT hantar lagi sebagai jadi seorang Nabi untuk nak jadi selamat dan jadi cerah atas muka bumi ni sebelum selama kening ning duduk gelak gapo gitu gini. Sabit itulah apabila kita dengar daripada kisah malam ni adalah malam Jumaat, belum pada kita nak tidur, kita dengar kau yang baik-baik, kita dengar kau daripada agama, maka mudah-mudahan kita tidur malam ni pun tidur dengan leno dan tidur dengan baik, serta kita tidur kita dengarkan satu kisah daripada kisah Nabi yang kita kena campin, kena wajib kena di kalangan 25 rasul yang kita pandai sebut nama dia, yang kita pandai kata nama dia, yang kita ingat di kalangan bila nama dia, tapi kita kurang dengar kisah-kisah dia. Hari ni ustazah bagi dah sikit sebanyak daripada kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Setengah je yang kita dengar pada malam ni. Insya-Allah ustazah percaya kata bahawasanya gapo-gapo yang tubik daripada mulut ustazah ni akan jadi munafaat bagi kita semua. Bagi orang yang tak faham bahasa Melayu, tak apalah, insya-Allah lain kali ustazah nak cari masa untuk mari kecek atau mari goyak, mari ceritakan satu kisah daripada kisah nabi-nabi ni dengan bahasa Thai. Insya-Allah lah pakak-pakak berdoa biar ustazah pun sihat, dan bagi kita yang cita-cita untuk nak ngaji nak dengar ni pun Allah sihat. Masa sekarang ni bukan masa yang kita boleh nak suka-suka atau masa yang kita boleh nak leno-leno, masa yang kita boleh nak lupa-lupa dalam kehidupan kita. Pasal ni tanda-tanda kiamat penuh dah, ada sanjantan penuh dah semua dengan tempat yang tak biasa jatuh salji sepertinya di pada pasir deh, jatuh salji dan beberapa perkara di dalam kitab goyak perkenaan dengan tanda-tanda kiamat pun penuh dah. Penuh dah. Sabit tu lah kita pun boleh cek dah daripada sanjantan atau tanda-tanda kiamat tersebut ni, kata bahawasanya tak lama lagi akan temulah kita dengan kiamat, dan kita rusing kali-kali takutnya bila Allah SWT akak matahari naik kulit jatuh. Bila masa ketika tu, walaupun kita taubat, walaupun kita sesal, walaupun kita minta maaf dengan Allah setara mana, hak kita minta maaf ke Allah setara mana sekalipun tak akan diterima oleh
oleh Allah pasal pintu taubat telah tutup. Sabit tu masa lalu ni kita kena kopko ya orang panggil. Kita kena pakak-pakak rebukan, suruh fok kita pakak-pakak menyungguh di dalam untuk nak dengar, untuk nak baiki hati, untuk nak baiki perasaan dan untuk nak baikkan amalan-amalan kita supaya kita nak pergi duduk tempat yang kekal di dalam negeri akhirat. Tak ada siapa dia boleh hidup kekal di atas muka bumi ni walaupun dia seorang raja sekalipun. Tak ada siapa dia boleh hidup kekal di atas muka bumi walaupun dia seorang yang baik sekalipun. Tak ada siapa dia boleh hidup kekal di atas muka bumi ni walaupun dia seorang yang gagah dan kuasa sekalipun. Semua kena menghadapi pergi kepada tes yang lagi akan kita kena bertemu, iaitu tes yang akhirat. Maka beberapa perkara kita kena fikirlah hari ni. Aku banyak cuma mana dah alat atau sebiang hak aku nak bawa pergi di dalam negeri akhirat nanti. Kalau tak banyak lagi rebutlah buat kita pakak-pakak buat. Jangan kita gaduh duduk nyungguh dengan dunia sangat. Jangan kita gaduh dengan pekerjaan sehingga kita tukar dan kita saat itu tukar dan kita tinggal akan akhirat. Ni sehabis-habis rugilah dia tu. Sebab tu kita pakak-pakak usah berdoa kita saat itu sihat dan kita pakak-pakak berdoa supaya kita saat itu termasuk dalam golongan yang dapat hidayah daripada Allah. InsyaAllah pada masa malam ni sekadar ni dululah. InsyaAllah lain kali pakak-pakak berdoa biar kita boleh berjumpa pula sekali lagi. InsyaAllah kita selawat, kita katuk majlis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.